السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. Alhamdulillah, kita sama-sama membaca serta mendengar dua kataan ayat Allah Subhanahu wa taala nombor 144 dan 145 daripada surah Al Imran. Allah mendengar dan memberkati bacaan dan pendengaran sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pusingan terakhir bagi kita hari ini untuk kita nak mendengar cerita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang Rasul yang telah terdahulu sebelumnya Rasul-Rasul yang banyak. Apakah sekiranya ia mati ataupun dibunuh, kamu tu akan kembali menjadi kafir semula? Dan barang siapa yang kembali menjadi kafir semula, maka tidak memberi mudaratlah kepada Allah walaupun sedikit. Dan Allah hanya nak beri balas kepada orang yang bersyukur kepadanya Subhanahu wa ta'ala.
Dan tidak adalah bagi satu diri dia nak mati melainkan dengan izin Allah sebagai suatu kitab ataupun suratan takdir yang telah tertentu dan tersukat. Dan barang siapa yang menghendaki pahala dunia, kami nak memberi akan dia daripadanya. Dan barang siapa yang menghendaki pahala atau balasan akhirat, kami juga mau datang kepadanya daripada pahala itu atau akan pahala itu. Dan selagi kami memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Ayat ni, dua ayat dia sudah dengan syukur kedua. Ayat mati ni, subhanallah. Sakut pak dengan syukur belaka. Nabi mati pun suruh kita syukur. Nikmat dia hantar Nabi kepada kita 23 tahun duduk dengan kita. Bawa ajaran dia 23 tahun, 22 tahun lebih. Di celah-celah musuh Allah Ta'ala atas bawah, belakang dapat kiri kanan. Siapa dia tu? Menjayakan pembawa ke dia akan ajaran Allah Ta'ala itu secara sempurna sehingga mendapat jaminan dari Allah Ta'ala sendiri. Katanya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ini sebagai suatu rekomen ataupun jaminan ataupun perakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya agama Islam ni sempurna. Tak ada kata kena hantar Nabi seorang lagi mari duk tokok tambah. Sama telah hak tak jadi Nabi duk kita kok tambah tak tukalu kokok tak leh kadang tak ada pakai sikit abuk dah benda tu. Nabi lagi Allah Taala tidak hantar dah untuk mari nak bawa ajaran wi duk tapung tempat-tempat hak tak cukup ke tak ada. Ajaran Nabi ambil dimula tahun pertama sampai tahun yang ke-22 lebih tu, dia boleh tayar tu baik mari dengan jalan sempurna. Sama ada hidup Nabi secara peribadi, hidup Nabi sebagai sebuah keluarga, hidup Nabi sebagai sebuah masyarakat, dan hidup Nabi sebagai seorang pemimpin kepada sebuah negara. Jadi sempurna belaka. Tak ada tempat kurang agama hak Nabi buat. Agama-agama ni pelaksanaan hidup ataupun perjalanan hidup hak Nabi dapat tayar mari dalam masa 22 tahun lebih sempurna belaka. Sebab itulah Allah Taala kata dia ni nak balas kepada orang yang bersyukur. Wa sayajzillahu syakirin. Agama mari sempurna dah. Duk terikat dengan Nabi saja bila Nabi tak ada mana katanya tidak beragama. Itu satu kesilapan besar. Nabi ini Allah Ta'ala hatta pesing manusia kena beranak, kena besar, kena tua, kena jadi mati. Itu pasal dia sunnatullah dari segi kejadian manusia. Dan mati ini dia ada kitaban muajjala wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Sudah ada sakat tak boleh lewat walau satu detik. Dan tak boleh dulu pada tu walau satu detik. Setara mana berani dia berlawan dengan musuh nak pergi dulu mati pada ajal tu tanda dia tak boleh sama sekali. Setara mana dia penakut masuk lubang cacing, setara mana pun nak pergi lebih boleh setengah minit ke daripada umur tu tanda dia tak boleh sama sekali. Sebab tu tak usah penakut lah. Nah, dan beranilah kalau benar-benar. Kalau tak benar tak usah kacau berani sebab kita tak ada faedah berani. Berani benar-benar ni adalah tidak mengurangkan ajal dan tidak mengurangkan rezeki. Rezeki siapa dia menentukan? Ialah Allah. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Nah, rezeki Allah yang ku kamnut.
Rezeki kita ni tak ada siapa boleh kamdut. Kalau kita jadi rakyat kepada seorang pemimpin negara tak boleh kamdut rezeki kita. Kalau kita jadi satu penangan kepada satu boh kerja, boh tak boleh menentukan rezeki kita. Semua tu Allah Ta'ala menentu. Kalau boh menentu, rezeki Allah yang uri kat lain pula. Boh, kata awak kena usah ni, rezeki bulan ni 7,000. Boh uri 5,000. 2,000 mari kat lain pula. Dia kena mari. Orang juga kamdut rezeki ialah Allahu Jalla Jalaluh. Jangan takut kita kerja apa. Ya duk takut situ lah. Takut orang potong gaji, takut orang gotu, takut orang... Pakal dia potong gaji 10 kali potong pun. Allah Ta'ala takdir kita boleh duduk senyap tu bulan tu. InsyaAllah yang mari kau jalan lain pula. Tu baik ke lubang tanah, turun ke lubang langitnya mari. Allah Ta'ala kita janji. Dan yakin. Orang kamnut rezeki ni bukan manusia, bukan boh, bukan pemimpin, bukan siapa yang supaya kita yakin. Itulah makna tawakkal ala Allah. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Jangan kita duk berasa begitu begini, tapi jangan jadi orang panggil gogeng-gogeng, tak salah. We jadi ada cuk jin, we berani, we tegah, we ada headphone molek, insya-Allah kita Allah Taala yang kawal kita. Bukan manusia. Manusia nak pitah setara mana pun, kita tetap menjadi orang yang mulia kalau Allah Taala nak memulia kita. Sebab itu mati lagi Allah Ta'ala tentu. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Kitaban muajjala siat. Selama mana tak siapa muajjal dia dari segi mati, tak mati. Rezeki dia tak mati, mari selalu dah. Allah Ta'ala ya bukan wak nyawa saja, ya wak rezeki masuk. Tolong nyawa nak jadi boleh gerak, boleh kapal. Nah, contohnya bila mari kezaliman berdoa, gapo berdoa, itu ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Dia ada dunia, ada kelebihan tu. Nah, ada dunia, ada akhiratnya. Maka kita tu kena pisah mi akhirat sebab thawabul akhirat ini orang panggil daim, sabit, baqin. Nah, tetap lagi pula tidak punah pada akhirat. Nah. Kita pada minggu dulu baning kita baca ayat ni nak tahu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk dalam ayat yang ke-144 ni juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjumpaan kita baning kita baca siapa dia mati dah. Tetapi saya nak ulai sikit lagi. Tahu betul mati ni nak tergerak nampak jadi comel sikit lagi, saya nak ulang mengajar belalah rugi sehari pula untuk kena Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dan meninggal dunia. Menurut salah satu daripada riwayat daripada hadis Bukhari juga, Nabi SAW tu demi tu ada hubungnya dengan sakit dia tu yang dia kena racun yang ditahan oleh Yahudi di Khaybar dulu. Siti Aisyah radhiyallahu anha dia kata kepada Siti Aisyah, dia kata ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Dia kata pada Siti Aisyah, kita tengok peranan seorang perempuan ni besar. Setara mana orang lelaki bijak, handal, terkenal, suatu tinggi martabat yang ada dunia ni, tapi dia tu tak leh nak selamat daripada pangkuan orang perempuan. Mula-mula dia dulu ibu dia perempuan juga dah gitu. Mari waktu makluk tu, ibu dia beranak tu baik dia. Lepas tu penyusu dia orang perempuan juga. Waktu letak jadi rasa pun Siti Khadijah bak sangat penting Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dari itu turun mari gaduh-gaduh daripada dia bukit ya Gua Hira. Mari jumpa Siti Khadijah dengan siapa Siti Khadijah lah mari duk. Gapa dia pelak hati dia dengan siapa dia tu tenang ke perasaan.
Bahawa dekat nak mati, mana kata cuk penting-penting dalam hidup seorang pemimpin ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ni, perannya orang perempuan seorang-seorang, Aminah, Khadijah, Aisyah, cuk penting. Aminah di mak dia, Khadijah isteri yang pertama, Aisyah merupakan orang duduk dengan Nabi dalam lahazat akhirah. Detik-detik akhir sekali duduk dengan Siti Aisyah di atas dada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana dan dia tu mati melayangkan nyawa terakhir di hadapan belaan dan dalam pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Inilah nak ayat kata peranan seorang perempuan ni penting. Kerana seorang lelaki ni selain pada ia adalah anak pada seorang perempuan, dan dia pula dikawal dan diatur dan dilayan oleh orang perempuan pula. Maka Allah berkatilah isteri-isteri yang salih. Allah berkatilah perempuan-perempuan yang salihah, yang berjaya melayani apa dia lelaki suami-suaminya dan anak-anaknya yang handal dan bijak. Maka berbahagialah hai orang perempuan di mana Islam menghargai dan memberi kedudukan yang tinggi kepada orang perempuan dalam dunia ini. Jadi dia kata pada Siti Aisyah, dia kata aku duk wasa aku makan di Khaybar ni tahun yang ke-7 kan yang ke-6. Mana kata lepas dah tu 3-4 tahun kesal racun Khaybar tu baru duk patik karya mari. Ya nanti masa ya racun ni nanti rasa. Nampak dah tu. Jadi sikit sebanyak tu kesal Yahudi ni dengan kematian Rasulullah ni ada juga. Na'udzubillah min dzalik Yahudi. Dia beri kaki kambing yang ada racun lah tu Nabi makan. Kata setengahnya ada kesal-kesal dalam kuah-kuah gitu ya. Pentingnya asam, hadis Bukhari itu. Racun yang diberi oleh orang perempuan kepada Nabi dalam peperangan Khaybar sebagai suatu rancangan musuh Allah Ta'ala yang setiap kara, setiap lapang yang dia beri. Dia mari duk sebut kepada Siti Aisyah waktu dia nak meninggal dunia. Dia kata aku duk rasa sakit, aku sakit ke masa makan racun di Khaybar ataupun terterubah racun di Khaybar dulu. Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala pelihara, maka dia boleh jalan dengan tidak ada berbahaya kecuali dekat nak mati. Baru dekat nak mati tak ada dia tu lemah belaka. Berlemah belaka tu dia pakat mari jolak belaka. Itu di antaranya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dia seperti mana saya kata semudah, dia besar 2, 3, 4 perkara. Kalau pribadi dia besar susmaya. Kalau keluarga dia besar tengok orang tinoi molek-molek. Kalau negara dia hamak Yahudi tubik daripada semenanjung tanah Arab. Nah, jadi nak tengok kata itulah pesanan dan ambil berat Nabi SAW. Yang sampai hari ini musuh yang terkena kepada Islam sebagai pembawa lambang keamanan kepada dunia, lambang keselamatan, lambang rahmat ke dunia. Musuh utama pada lambang ini ialah Yahudi, al-maghdubi alaihim. Yahudi. Sebab itu Nabi Muhammad dekat nak mati dia tu, dia laknat pada Yahudi. Nah, sampai dia buku Yahudi ni bukan buku negara saja, tetapi buku agama dia ngenak Yahudi ni, iaitu buku selalu puja kubur. Amalan Yahudi kat puja kubur. Auzubillah min dzalik. Sebab itu maka kita selamatkanlah masalah agama daripada Yahudi dan politik daripada Yahudi. Oleh itu maka Umar apabila dia buka negeri Palestin yang pertama pada tahun 19, didapatinya dia tu pesan hal lain boleh belaka. Yahudi sah jangan ada seorang pun dalam negeri Palestin. Yahudi sah. Kerana Yahudi ini merupakan musuh Allah Ta'ala yang nombor satu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Nah, itu anak buah Yahudi. Bagaimanakah Yahudi? Kalau anak buah dia munafikin balah tu, bagaimanakah Yahudi? Na'udzubillah min dzalik. Nah, dan Siti Aisyah radhiyallahu anha dia kata setengah daripada nikmat Allah kepada dia, dia kata bahawa Rasulullah SAW tu mati dalam rumah dia. Dalam pangkuan dia, duduk dalam pangkuan dia. Dalam rumah dia, dalam riba dia,
Dan kena pada hari dia, giliran hari dia. Yang musim kat giliran, walaupun ada hari lain pergi Nabi duduk di Masjid Aisyah sama, tapi hari itu hari giliran Aisyah, hari itu hari Senin. Dan apa dia? Minuman terakhir masuk dalam tekak Nabi SAW sebelum nak mati ialah bercampur air liur Siti Aisyah melalui sugi yang diberi oleh Abdul Rahman kepada Rasulullah SAW. Siti Aisyah ambil buah dalam mulut dia, kunyak, maka Rasulullah pun ambil sugi. Itulah peranan seorang muslimah, zaujatun salihah, isteri salihah terhadap suami. Sangat tinggi sehingga suami mati dengan keadaan dia tu cukup redha dengan isterinya yang disayangi itu. Maka itulah kita nak bina dunia. Bila dunia terbina belah tu, maka akhirat dia akan bahagia tidak syak lagi biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dan apa dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalunya berdoa dekat-dekat nak mati, Allahumma ighfirli warhamni walhifni birrafiqil a'la, Allahumma ar-rafiqal a'la. Dekat-dekat yang nak mati benar, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Lepas duduk sugi pagi tu, duduk sugi lebih kurang ni lah pagi tu. Duk ustaz, dah pakak tak ada pihak mari mana dah lah. Terpakak orang kapung duk kata-kata Nabi ni sahab belakang. Jadi Nabi, Siti Aisyah, lepas tu Abdul Rahman ada seorang duduk dekat. Orang lain tak ada duduk lah mana dekat. Mari apa dia, Fatimah duduk dekat tu, 3-4 orang tu. Ali duduk keluar sejek tu. Anak kita ramai-ramai rumah yang sepik. Nah, jadi duduk sikit-sikit lah. Abu Bakar klik rumah pagi pas mari subuh. Dia ingat atas Nabi dah jenguk kepala, bukan? Kita mengaji minggu dulu. Nabi jenguk kepala tu biar orang semaya subuh. Dia pahal belakang, pakak serenuk belakang Nabi nak sehat klik tu baik semaya asar zuhur kagak. Apanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah dia tu selamat tinggal tadi dengan umat-umat dia, sedangkan umat dia dalam semaya. Hak ning lah. Hak yang kita nampak, masya-Allah, dia selamat tinggal pejam mata dia tu dalam keadaan dia terasa tu umat dia tu dalam keadaan sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu taala, iaitu semaya. Dia munajat Allah Subhanahu taala. Nampak tu? Ikhwan yang saya mulia sekalian, apabila dia tangi duk sugi, ni amalan terakhir dia sugi. Noyak kata dia ni sakit dia bukan siapa sakit tangga tak boleh gerak sikit abot dak, tapi sakit dia tu sakit. Pasien dalam. Luar tak ada degih banyak, tak ada degih. Duk sugi akhir sekali. Kita nasihat kepada orang sakit ni, banyaklah sugi orang sakit. Banyaklah bersugi. Rasulullah SAW suka bersugi dalam waktu dia sakit dan waktu dia segar. Dan apabila dia sakit terakhir kali, amalan sunnah akhir Nabi buatnya sugi. Celah-celah duk sugi tu nak Siti Aisyah tengok sama ke muka dia, layu dia, muram dia, gapa dia. Tapi babenya orang ni ada ilmu, orang ada gap. Sedangkan dia orang muda, umur 18. Orang umur 17, 18 ni pandai menghadapi seorang rasul nak mati ni, kita tengok dia pandai. Tak ada duk bosan, tak ada duk teriak kejut, tak ada duk gapo. Dengan yakin hati dengan pertolongan Allah SWT dia menghadapi suami dia duk keadaan berat. Tak ada duk panggil orang masuk ni tengoklah gapo, tak ada. Duk doa cara dia, duk tengok keakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk dalam keadaan bersugi. Maknanya kalau kita tengok sekaligus Nabi ni tak ada duk kata siapa tangga jadi terlalu berat sangat, tak, biasa. Ya Allah Ta'ala dia kuasa nak ambil. Nah, lalu itulah menurut satu hadis lagi kata Israel masuk meminta izin dan sebagainya. Saya tidak boleh cek hadis setakat mana, lalu tu saya tidak nak minta baca hadis tu. Nah, dengan Jibril dengan apa mari belakalah hari tu pagi tu nak ambil nak katanya turun mai segala malaikat pada pagi itu tu untuk nak memuliakan sambut ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada apa dia Rabbul Izzati wal Jalal. Lalu itulah hal akhir sekalinya Ar-Rafiqul A'la, balir Rafiqul A'la senyap sekali.
Nah, senyap sekat tu. La ilaha illallah tu sakmo lah. La ilaha illallah sakmo. Sebab tu ditanya saya pada minggu lalu, katanya kita nak kata la ilaha illallah, kata nak kata Muhammad Rasulullah gatik. Saya kata campur dua tak ada gapa. Nah, campur dua. Nabi ni banyakkan la ilaha illallah. Nah, sebab dia jelas dah dia tu. Kita ni kena dengan dia gatik. Maka tak ada salah. Cumanya dalam hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Tak ada wari Muhammad Rasulullah. Di situ tanda katanya kita kena banyakkan la ilaha illallah. Kata setengah ulama lagi, kita kata la ilaha illallah dalam hati kita dia pergi sendiri dia. Muqtada la ilaha illallah kena mari Muhammad Rasulullah. Muqtada dia yang mari, dia telecak mari sendiri dia bagi tu. Nah, maka kita berat pada la ilaha illallah tu lah. Nah, lepas tu ar-rafiqul ala pun jenis-jenis macam tu belakang maknanya bersambung dengan Allah tu tak ada putus-putus apa dia tu tinggal dunia ni dia bersambung dengan Allah Taala. Hak tu lah besar sekali kita dengar. Hak tu besar sekali. Kita pergi dekat kita sedar kata kita sedang tinggal dunia yang fana menuju pada akhirat yang kekal abadi. Sebab itulah dengan senyum manisnya, dengan apanya cukup lekat. Tak ada apa sekarang. Dek dia tak ada apa sekarang. Balik sahabat-sahabatnya duka cita. Bila begitu, Siti Aisyah radhiyallahu anha dia kata, apabila dia nampak Rasulullah ni nampak pejam mata, nampak kata nafas dia apa habis dah tak menyawa dah. Dia pun kokoh lepas tengok nampak lembat tangan turun tak ada. Habis. Dia pakat dengan Abdul Rahman dia. Pakat dengan katanya Fatimah dah tepi itu, Ali dah tepi itu. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentulah. Nah, anak-anak dia sudah tentulah Siti Aisyah radhiyallahu anha dia tidak syak lagi masalah menangis, biasa menangis. Nangis bukan benda pelik. Nangis apabila kematian biasa. Hak yang Allah Taala marah Rasulullah tak izin iaitu mengatak. Adapun menangis merupakan salah satu daripada gambaran rahmat yang ada pada hati manusia. Nangis kesayangan, ketinggalan, perpisahan sementara yang kita terpaksa kena duduk tak nampak dia dalam dunia yang sangat susah hidup ni. Begitulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu itulah tubik royak kepada orang di luar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia dah. Siti Aisyah pun ku mati sekat tu. Ku mati sekat tu gak. Lagi duk boculah dia seorang. Radhiyallahu anha keduk teriak dengan cukup beradab. Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ada dalam masjidnya sahabat-sahabat penting Utsman, Umar dan Ali. Ali teriak di satu bucu, Aisyah teriak satu bucu, Utsman macam budak aluh. Radhiyallahu anhu. Umar berlaku salah faham terhadap Islam. Dia faham kata Nabi SAW tak mati. Siapa kata Nabi mati?
Dia marah benar. Sahabat Umar ni dia marah pada orang munafik yang selalu duk sang berita-berita bohong. Jadi buat munafik bila boleh berita kata Nabi SAW meninggal ni, koyak kat orang belakang. Umar bawa pedang nak catah kak. Dia kata sebenarnya bukanlah Musa ni mati, tapi Musa ni dia kata Muhammad tidak mati, tapi Muhammad pergi berjumpa Allah Ta'ala seperti mana Musa pergi berjumpa Allah Ta'ala 40 malam. Umar tak ada nak memikir. Huru hara sangat berat. Bagaimana kalau kita yang dhaif begini? Setara Umar yang kerah ni, ini cai benar tepat Umar ni. Orang yang bijak Umar, tapi tak ada mikir juga buku kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapanya menarang di siapa kata Muhammad mati, aku nak catah kak. Jadi orang pakak tak saya kata Muhammad mati, takut dia belakang. Orang kata supaya kata naik kotak lah, naik kotak. Tak ada nak mikir kata Muhammad ni manusia sallallahu alaihi wasallam, dia kena mati. Tapi dia tak ada nak mikir dah. Buat kasih dia tu jadi kasih luar biasa sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan belah ning lah, tepat 12 Rabiul Awal ning lah. Nah, berlaku di kalangan sahabatnya riuh rendah, menangis. Apa dia tersedu-sedu. Haning lah kita terfikir mari kepada orang kita tidak pernah menangis. Jadi kita ada sebut di bucu beranak, kita tak sebut di bucu menangis. Sebenarnya menangis dengan beranak tu sudah tentu lebih baik kita tengok dari segi menangis. Menangis ni menimbul insaf. Menangis kerana Allah, kerana kasih Rasulullah SAW ini satu benda besar. Sufyan kata menangis ada 10 jenis. Satu jenis kerana Allah. Kerana Allah ni bukan mudah nak menangis. Sufyan Ats-Tsauri kata kalau menangis kerana Allah sekali setahun pada dah la kafa marratan wahidatan fis sanah yabki lillah yakfi la kafa cukup. Siapa menangis kerana Allah, kasih pada Allah, kasih pada Rasulullah SAW sekali dalam setahun cukup. Sebab bukan mudah. Menangis kerana lain boleh banyak 10 perkara. Anwa'ul buka 10 kata Sufyan Ats-Tsauri. Sebab tu mudah-mudahan Tuhan beri rezeki pada kita tu al-buka lillah. Menangis kerana Allah. Menangis kerana Allah ni bukan dia mudah. Dan tengah-tengah malam kita perlu mencari ruang-ruang tangisan kerana Allah SWT yang boleh mengerikan apa dia jiwa-jiwa apa dia tak baik kita tu, supaya boleh lahirkan jiwa yang baik. Oleh itu maka sekalian kita hendaklah kita sedar, katanya bagi betapanya terharunya sahabat pada bulan seperti ini. Bulan Rabiul Awal tepat 12, waktu beranak sahabat tak ada lagi kah tu. Nah, tidak dipanggilkan sahabat lagi masa tu. Waktu letak Rasul pun gitu juga, lebih kurang lagi. Tapi waktu lahir, waktu wafat ni lah yang sahabat berada di sekeliling dan penuh tunggu dalam masjid. Tengah berita Nabi SAW. Apabila tu berita kata mati, maka semua pakat menangis, terbusu-sedu di masing-masing bucu belakang. Tetapi dengan adab, sebab Nabi SAW sudah lari dah. Nah, jangan menangis meratak. Walau keadaan setara mana sekali, mati anak, mati pak, mati isteri, mati suami, mati siapa, mati Rasulullah SAW. Tidaklah menangis secara meratak. Menangis secara tersebak ya bukan boleh. Tidak buat-buat, tidak kaca-kaca, tak ada. Sekadar kata kita, hari juga tersebak sekadar itu. Ya. Itu tabiat biasa. Agama Islam, agama fitrah. Ini fitrah. Ya, fitrah manusia. Tak boleh nak lari. Dalam tengah-tengah umat duk mengamuk, Abu Bakar mari kapung. Abu Bakar mari kapung, kata setengahnya Abu Bakar naik kuda mari. Abu Bakar tak ada juga dengan Nabi mati. Duk tak suka kata Nabi nak mati pagi itu. Sebab Nabi gagah. Klik kapung start. Mari-mari itu, tengok Nabi SAW sedang ditutup dengan kain
purdah, kain hibrah, kain yang comel, tutup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Bakar mari buka muka dia. Kucuk. Sunat kucuk antara dua mata sini, sunat kucuk. Kalau orang kita kasih kucuk sunat apa. Dan dia teriak. Serta dengan dia menangis. Abu Bakar ni, Nabi tak mati lagi menangis. Nabi duk baca ayat sakut nak mati pun yang mana. Ikut sakut yang menangis tak mau Abu Bakar. Sama telah Nabi mati kat dia tak mungkin, mustahil Abu Bakar tak berani. Maka dia menangis. Dan dia tu berkata dengan macam-macam kataan yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai ingat kematian. Dia pun yakin katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, pergi berjumpa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu dia tubik. Dia tubik tengok Umar tengah duk koyak kat orang. Siapa kata Muhammad mati, ni pedai aku dimakan dia. Tak tahu nak buat apa. Siapa kata kalau kita kecap usaha kita kata-kata pening. Tak usah Muhammad mati, semua kasih. Supaya kita tak kasih kerana kita boleh tak usah bunyi mati lagi, kau boleh kau mana-mana tak usah bunyi mati. InsyaAllah Nabi itu jadi selok. Dia berjumpa dengan Allah Ta'ala boleh di 40 hari, segar klik semula pula. Setapak tangga tu. Padahal tak ada ayat dalam sejarah. Dalam Quran tak ada ayat dalam Nabi ni adalah tu. Lalu tu, Abu Bakar tu ubik mari. Bakar, sebagai orang tua pada Umar, dia kata, ijlis ya Umar. Umar, mundur dulu. Nampak tak kena dah Umar, nampak tak kena. Ya nampak tak kena dah. Nah, mundur dulu Umar, mundur. Umar tak seduk, fa'aba ya jelisah. Umar kata, aku nak ayat kau ya. Jadi supaya kata, sebab break tanah lekat. Berasa dia nak goyak, berasa dia nak kata. Inilah huru hara. Mari, orang ada umur tu 80 dah. Orang matang fikir dia bukan sikit. Wahyu turun dengan sebab dia 2, 3, 4 tepat. Tapi, nak kum tak boleh pergi juga. Buat ke, orang panggil tamparan hebat dengan kematian Rasulullah SAW. Tamparan hebat. Akhir sekali Abu Bakar kata, apa dia? Umar, pergi nak hadap kau orang. Orang pakat mari jumpa Abu Bakar. Abu Bakar tu ayat gapa dah tu mari dalam Rasulullah ni. Pakat duk soncal dah. Kayaknya hidup kelik kayaknya gapa kada gitu. Umar mari duk luar ayat tadi dah. Mari pakat hadap kau le Nabi kau le Abu Bakar pula. Umar pun hawa orang tak ada nak hadap ke dia dah. Dia pun tertinggal sendiri dia. Nak suruh tak boleh dah. Tak duk nak pergi ke hak dia nak tu. Hak dia ada nak tu. Lalu tu Abu Bakar beri suatu nasihat kepada umat dia. Dia kata, amma ba'du. Man kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Ayat saya baca tadi suratul Maidah 144. Maksudnya dia baca kat ramai dengar. Dalam khutbah ya tadi ya ta'amma ba'du ya kata barang siapa daripada kamu yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya Muhammad sudah mati dah. Ayat tutup prakak matilah. Daripada seorang yang paling auso sekali dalam Islam iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini tak berani Abu Bakar. Umar dia nak catat kak pun tapi benar-benar kata. Kalau turut Umar catat tu. Siapa kata Muhammad mati lah catat kau. Begitulah nak murah dia. Abu Bakar ni kena berani kata. Kena lawan siapa Umar tak kena ni. Umar tak kena. Kena berani. Kalau tak ada Abu Bakar itu tak tahu tak Nabi nak mati buat kan gitu. Tak boleh mati Nabi. Tak ada Abu Bakar. Sebab Umar tak win. Umar tak win. Faham tak dia berani lawan dia. Tapi Abu Bakar ni nak ayat atas kelebihan Abu Bakar. Sebab itulah dia tu lebih berhak daripada Umar. Sebab
Lebih tua dia, lebih matang dia, lebih masak cara memikir. Lebih berani menghadapi Umar dia berani menghadapi Umar. Umar nak bunuh apa? Muhammad mati. Boleh ada Abu Bakar tak dengar mah dia kata kau anu. Ia duk main belum ada Abu Bakar tu baik. Wa man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa dari kamu yang beribadat kepada Allah, maka sesungguhnya Allah hidup tidak mati selama-lamanya. Cuba tengok bagaimanakah Abu Bakar yang wari kata putus. Muhammad manusia, Rasul yang maksum, yang menjadi contoh kepada orang lain, tapi dia manusia kena mati. Mati, bukan Tuhan dia. Ya beza boleh ni orang atas iman ni tauhid ni. Tauhid dia mari ya boleh ya suluh lah, ya suluh ya beza. Haluh. Wak kan tak sincai hajlah lah. Tak ada piawan ni perakak kematian Rasulullah. Aisyah tu ayat tadi sah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mat. Inna Rasulullah sallallahu qad mat. Nah, jadi Aisyah tu ayat mula. Orang lain terima belakang Umar sah tak terima. Umar tak terima ni Abu Bakar mai perak. Kamkit Umar, cuk jin Umar yang tak tahu. Tapi kita kena hencah Umar. Sebab Umar ni huru-hara. Buat kekasih doa tu. Dan ada jalan boleh kata tak mati lagi tu. Ada lubang boleh kecak udah-udah walaupun tak betul sangat. Kemungkinan itu boleh berlaku. Lalu tu Abu Bakar, Ibn Abbas kata, Wallahi laka'anna an-nasa lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-ayah hatta talaha Abu Bakr. Allahu akbar. Radhiyallahu anhu. Ibn Abbas berada sekali. Ibn Abbas kata seolah-olahnya manusia yang tak biasa dengar ayat ni. Ayat kata Nabi mati juga. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul yang telah terdahulu sebelumnya beberapa orang rasul dah. Supang hadu dulu mati tak mati. Hak ni pun kena mati sebab supa dulu ya. Ayat Quran ni, ayat Quran. Afa in mata, apakah jika ia mati? Ayat mati ni siapa? Muhammad lah. Au qutil atau terbunuh. Ada nabi kena bunuh dah dulu. Nabi Yahya, Nabi Zakaria kena bunuh Yahudi. Yahudi bunuh dua orang ni. Nabi Isa kalau tak sabit tu tak akad naik ke langit, dia bunuh Yahudi dah. Bak contrak sutrak lah. Akhir Allah Ta'ala akad naik ke langit. Selamat daripada Yahudi. Yahudi ni satu ummah yang paling celaka sekali dalam dunia. Na'udzubillah. Bunuh para anbiya berapa dia. Nabi kita berapa kali nak kena bunuh dia, Yahudi ni. Hingga siapa mati Nabi kita ada sehari juga racun Yahudi masuk dalam racun hidup dia. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah afa imma ta'u qutilan qalabtum ala a'qabikum. Unqilaba mana katanya? Pakak tauhid Islam lah. Pakak duk puja Nabi, Nabi tak ada dah. Tak ada kena puja, klik pas dia klik lah. Hak tu hak paling takut sekali Nabi duk takut tu lah sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Wa man yanqalib ala aqibahi falan yadurrallaha syai'a. Siapa dia murtad, maka tidak bermudarat kepada Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah Taala tetap memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Lepas pada Abu Bakar baca ayat ni, orang dengar ramah, hak mari duk tengok hal Nabi mati tu. Duk peling mati tak mati. Umar duk buat jadi punah banyakat. Sebab dia peling. Lalu Abu Bakar mari tak cincau jelas buat ayat Quran, buat ayat hadis, buat ayat tauhid. Ibnu Abbas salah seorang sahabat yang terkenal dengan ada ilmu yang Nabi berdoa pada dia, Allah ma'allimhu ta'wil faqihu fid din. Nabi berdoa. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Nabi berdoa untuk dia orang lain dia. Dia kata seolah-olahnya orang ramai tak biasa tahu kata ayat ni, ayat kata wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum ni. Seolahnya ayat ni tak biasa turun. Orang amat lupa kat ayat ni. Wak kekasih ke Nabi, lupa kata Nabi ni kena duk mati. Sallallahu alaihi wasallam. Kecuali setelah mana Abu Bakar baca, barulah orang khabar kata Allah, ayat ni ada sungguh. Ayat kata klik pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada ayat ni, boleh jadi Umar pun
Nyelawai Abu Bakar. Bapak mai perak dengan ayat ni, Umar sendiri yang kata kan? Umar sendiri yang kata, wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha, ya kata. Aku tak ingat sikit abuk ayat ni kecuali setelah mana Abu Bakar baca bahawa aku tergambar ayat ni. Kata Nabi nya gini-gini. Keadaan Nabi kena mati kalau siapa kalau Nabi mati lepas tu murtad orang tu maka orang tu Allah Taala tidak akan balas pada dia kecuali neraka, na'udzubillah min dalik. Dan Allah Taala beri balasan kepada orang yang bersyukur. Lepas pada yang mendengar ayat tu, Umar sendiri pun terung kaki tangan rebah atas tanah. Buat pita. Dia dah tak sedengar Nabi mati. Boleh mari wari ayat, wari hadis pasal Nabi mati enggak? Allah ya Allah, Allah ya habis. Ni nak ayat bekai ni, ya Allah Tuhan lah punya tahu. Ni pasal bekai. Ali pasal bucu tu. Usman pasal sepuluh budak lu. Lalu ambil tangan ke apa? Orang tua belakang, orang tua orang umur 60-70 belakang. Apa budak lu? Tapi dalam kerak yang harus. Bukan dalam kerak pasal mengatak. Tapi Usman lah teruk sekali pada orang Usman. Dia pasal tak lawai orang, dosa orang, dosa seksa orang tak boleh. Abu Bakar tu teriaknya gagah pada orang belah dia sahaja. Sebab ya, kalau dia tak Tuhan tak ui selesai hari tu, boleh diselesai payah hari tu. Kalau dengan buku Umar, Nabi nak mati tak boleh. Umar, begitu kasih. Pak kita nak lawai boleh tak kasih ke Rasulullah tak kata buat kita. Tak lawai buat kita. Tak kasih ke Nabi sepatu buat kita. Lepas tu ganong kita duk berasa kata kita ni lebih kasih pada Nabi. Duk wak barang Umar tak biasa wak barang Abu Bakar tak biasa wak. Tak kena lah tu. Kasih pasal wak benda tak kena. Tu bujurnya wak setara tu. Kalau wak lebih pada tu lagi. Atas nama kasihnya. Wak tu. Atas tak kena kasih. Mereka ini lebih kasih. Tak boleh nak banding. Abu Bakar tak boleh nak banding sekabuk. Nak ambil kuku ya tak boleh. Kita kasih pada Nabi. Nak lawan dengan kasih Abu Bakar pada Nabi. Umar ke pelan otak nak Umar ni kasih pada Nabi berdoa. Pelan otak. Boleh jadi kau orang pelan otak sampai terlalu. Tapi kerana kasih. Terlupa habis ayat-ayat Quran. Ini terlupa ada ayat Quran. Setanakkan ni penting lah. Keadaan suasana ni penting. Kita kena kum with that. Kum setanakkan. Hari itu kalau tak ada Abu Bakar, kalau Allah Ta'ala tak Abu Bakar, boleh dihekkan hari itu cula mu tak tahu tegapa. Mu kata mati ku dak mu perah, boleh diperah tu hari itu. Umar tak ada nak ingat, Umar. Inilah Allah Ta'ala rahimallahu Abu Bakr, Allah Ta'ala merahmatilah Abu Bakar yang mana dia boleh selesai masalah dengan dead card. Sedangkan benda cerak dah Nabi mati, tapi Umar yang tak usai. Dia bukan tak tahu tapi dia tak usah Nabi mati. Dia wasa pada setengah lagi. Ini cara dia. Sampai ada Musa tu, Musa 40 hari lagi. Dia wasa tak Nabi ni, tu baik roh lagi. Jadi bagi boleh lah nak jemurai kat tu. Tapi tak boleh dah sampai ayat mari ni dah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Maka semua pakak terima ayat tu belakang itu. فَمَا أَسْمَعَ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا. Pakak baca ayat ni belakang hari itu. Oh ayat ni sungguh. Oh kena Abu Bakar. Jazakallah khair. Betul Abu Bakar muwari. Mereka tak nak selesai masalah ni dengan ayat Quran. Selesai masalah. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. Klik pada Allah SWT. Jelas Abu Bakar bawa ummah klik pada Allah. Selama mana duk jadi tanazuk. Mu kata mati ku tak ada. Mu kata mati ku tak ada. Sebab ummah akhir pedang nak bunuh orang kata tak mati. Betul lah dengan fak munafik duk galak tu. Galak fak munafik ke Nabi mati SAW. Ummah yang naik panah tu jadi tak mati. Ya mari perasaan tu. Huru-hara. Tetapi dengan Abu Bakar membawa ummah semuanya klik pada Allah, farudduhu ila Allah, klik pada Allah, baca Qurannya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul,
Afa imma ta'u qutilan qalabtu ala a'qabikum. Hingga sampai Abu Bakar, hingga sampai Ibn Abbas sendiri pun tak ingat ayat itu. Hingga sampai banyak manusia tak ingat, Umar sendiri tak ingat. Seolah-olahnya aku tak biasa dengar ayat ni, dia kata seolah-olah begitu. Apabila dia dengar ayat ni, dia taslim dengan ayat ni. Allah, ayat Quran Allah lalu dah sahabat. Baikkan Umar ni, sebab ayat Quran Allah lalu dah. Allah 100% ayat Quran. Pok itu satu baiknya ayat Quran, tak Allah. Ni perangai kita, perangai tak Allah ayat Quran, pok itu. Tengok dalam keadaan tu, baikkan cara nak sebab kata ayat Quran. Allah. Pada hakik pedang nak bunuh orang dah. Allah kata pedang, lembak tangan, kebah tung. Allah. Radhiyallahu anhu. Inilah cara para sahabat pakai ayat Quran. Inilah kita nak jadi pakai ayat Quran, balah ning harus ngerti kita pakai. Dan pakai tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situlah Umar kata alim tu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad mat. Laning baru tahu kata Nabi itu mati sungguh. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'a. Ni hadis Bukhari tu ayat ni bukan dongeng-dongeng nah cerita ni saya kaca ni semua hadis Bukhari ayat. Hadis Bukhari. Duk berjalan atas riwayat daripada Al-Bukhari, hadis sahih. Itulah ikhwan yang saya mulia sekalian. Rasulullah terpaksa pejam mata sekejap. Siti Aisyah tak tahan nak duduk situ, ambil Rasulullah tak molek atas hamparan yang comel, ambil kain, duduk molek dengan Abdul Rahman dia dengan Fatimah dia. Fatimah pun doa kepada Allah Taala, itu terima. Nah, ayah dia, ya abatah ajaba rabban du'a, ya abatah min jannatil firdaus ma'wah, ya abatah ila Jibril nan'a. Ini hadis Bukhari juga. Nah, maksudnya hei ayahku ya dah. Hei ayahku. Allah Taala terima dah doamu. Doamu kata esak. Mung ni tak sakit dah. Tak sakit ya ke Fatimah kata ya tak sakit lebih pada hari ni. Dan doa nak berjumpa Allah Subhanahu taala. Hei abatah hei ayahku ya kata. Syurga Firdauslah tempat kembali kamu. Ni boleh kita kecek dengan orang mati tak apa. Doa seolah-olah doa lah. Kita kata pada orang mati tu, kita royak doa bagi molek dia. Tak ada duk mengatak pada lah. Ya abatah ila Jibril nan'a. Kepada Jibril kami itu apa dia menghantarkan berita kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nan'a tu makna kata hantar berita kematian. Itulah anak dia Fatimah dan itulah isteri dia Aisyah, semua pakat duk ambil masa teriak sekejap. Dalam masa beberapa waktu pakat duk teriak dulu. Abu Bakar mai duk cakkan seorang Abu Bakar belakang. Bakar bagi daya hak ni bakar. Jadi dia tu orang teriak sekali tu yang boleh saya orang pula. Sebab dia teriak ada makna. Bukan siapa teriak apa tak khabar dia tu dak. Ada makna dia teriak. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu jami'an. Nah, itulah keadaan suasana yang heboh dan gempur. Nah, waktu hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal alam yang sudah dihantarkannya sebagai membawa rahmat pada alamin sekalian menuju rahmat Allah Taala yang kekal abadi. Wallahu taala sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.